وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia pengurusi masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana masih diketemukan lagi pada siri kali ini. Walaupun saya dah maklumkan mungkin tak dapat ada kuliah lagi, tapi Allah nak izin berjumpa lagi, alhamdulillah jumpa lagi ya. Rupanya ada jadual awal lagi. Saya akan berangkat 6 hari bulan 1, jadi sempatlah jumpa tuan-tuan lagi. Minta doa tuan-tuan lagi ya pada saya, doakan perjalanan saya nanti untuk ibadah umrah selamat. Jalanannya pergi selamat di sana, dapat tunaikan umrah yang makbulah, diterima oleh Allah SWT insya-Allah, dan dapat balik mudah-mudahan ya jumpa tuan-tuan puan-puan semula. Jadi marilah kita sentiasa memanjatkan kesyukuran lagi dan lagi sebagai hamba, sebagai orang mukmin di tahun baru masih ini ya. Maka setiap kita semua maknanya semakin apa? Panjang umur. Kalau anak cucu sambut hari jadi itu dah akan sebagai atuk ya. Moga panjang umur, murah rezeki. Itu doa yang bagus lah. Istilah ya. Di situ panjang umur, makna umur kita tu tidak akan bertambah lagi. Oleh ulama kita tahu umur kita tu akan bertambah berkat. Tambah berkat. Baki umur tadi mudah-mudahan bertambah berkat. Walaupun tinggal baki setahun 2 tahun, tetapi setahun 2 tahun tadi kita gunakan untuk semaksima untuk dalam ketaatan SWT. Pagi, petang, siang, malam sibuk dalam ketaatan SWT. Itu dikatakan panjang umur. Maknanya dalam keberkatan. Daripada orang yang umurnya panjang tetapi habis sia-sia pagi, petang, siang, malam tak ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid tak datang, pengajian tak datang. Ya, sibuk lagi untuk mengumpul dan mengejar fitnah dunia, iaitu harta. Jadi fitnah umat ini ialah mal, harta. Dan ulama beritahu keyakinan kerosakan ataupun kemudaratan yang besar untuk akhir zaman ini ialah apabila keyakinan dia rosak. Keyakinan dalam hati itu rosak, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keyakinan umat rata-rata kepada mal, harta, pangkat, yakin dengan teknologi, ya, yakin dengan kedudukan. Ini yang Nabi risau untuk umat akhir zaman.
Yang mana rata-rata inilah manusia punya keyakinan, dia tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam hati tadi keyakinan tadi rosak, yakin contohnya dengan teknologi. Kalau negara kita berteknologi tinggi, kita akan maju, kita akan senang contohnya. Jadi keyakinan tadi keyakinan yang rosak. Sebab apa? Teknologi tadi dicipta oleh manusia, oleh akal manusia. Ya. Akal manusia dicipta oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata akal tadi, ya, yang memang tidak sempurna, perlukan petunjuk Allah SWT. Walaupun negara itu maju tetapi rosak. Ramai yang bunuh diri, dia akan serang menyerang sana. Dia rasa dirinya negara dia lah paling kuat, dia akan tindas negara-negara lain. Ya. Sedangkan keyakinan sebenarnya umat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia keyakinannya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah barulah amalan dia akan jadi betul. Kalau keyakinannya sudah rosak, maka amalan dia akan jadi rosak. Contoh orang yang beranggapan kalau dengan duit yang banyak, aku kena ada duit yang banyak, baru datang kejayaan dan kesenangan. Itu salah satu keyakinan yang rosak. Maka bila dia berkeyakinan demikian, amalan dia pun akan jadi rosak. Ya. Ibadah dia akan jadi rosak. Jadi sebab itu sama-sama kita berazam di tahun baru masih ini, ya, yang mana umur kita semakin pendek. Kalau ya kalender tadi kita koyak 365 hari dah, helaian tadi habis. Itulah umur kita koyak dah. Bakinya wallahu a'lam bisawab. Maka sama-sama Ustaz kita muhasabah renung diri untuk kita berlumba-lumba membuat kebajikan-kebajikan, amal-amal, dan yang paling penting iaitu Ustaz kita semua sama-sama meluruskan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ya. Jadi sama-sama kita berselawat. Iaitu Al-Musari' 608. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Musari' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Musafih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Masduq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Muslih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Musalla alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mudha' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Musaddaq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mutahhar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mutahhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Muzhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Muti'
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muzaffar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mu'azzaz sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ma'sum sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mu'ti sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mu'aqib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mu'lim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mu'allim al-ummah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah sambungan datang muallim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi pada tajuk baru, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Tempoh hari kita telah menguraikan tajuk berdakwah untuk berbuat baik. Ya, kita masuk pada tajuk baru, amar ma'ruf nahi anil munkar. Firman Allah Ta'ala, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, supaya kita berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berjaya pada pandangan manusia. Kalau ukuran manusia ni berjaya macam-macam. Kalau dia jadi peladang yang produktif, hasilnya lumayan, dia akan jadi peladang jaya. Ya, orang akan bagi anugerah ni. Penternak macam tu juga. Ahli perniagaan yang berjaya, keuntungan dia berjuta-juta. Ada yang berniaga satu malam boleh dapat 15,000. Tuan. Jadi orang anggap dia berjaya dan orang akan contoh macam mana cara dia berniaga. Ya. Ada orang yang menganggap kejayaan itu apabila dia ada sijil. Sijil dia banyak gantung dekat dinding. Ya. Daripada degree, master, PhD barangkali, ya. Jadi anggapan orang ramai bahawa kejayaan ialah melalui sijil ataupun melalui akademik. Tetapi di sisi Allah SWT, perkara-perkara berkaitan dunia ni semuanya hanyalah kejayaan yang sementara. Sekejapnya, bila dia tinggalkan dunia ini, semua itu akan habis. Tak guna dah. Tak boleh guna. Anak cucu pun tak boleh guna pakai sijil-sijil itu. Ya. Bahkan harta yang tinggalkan itu habis jadi rebutan. Itu menanyakan kejayaan yang sementara, bukan hakiki. Tetapi yang ini Allah SWT beritahu, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang berjaya. Siapa? Yaitu yang membuat amal amar ma'ruf nahi anil munkar.
Ini adalah lanjutan dari ayat Ali Imran 104 yang sebelumnya. Maksud berjaya di sini ialah beruntung, menang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Menyuruh berbuat baik atau benar dan melarang berbuat jahat atau salah adalah sebesar-besar syiar Islam. Sebab itu tuan-tuan, sebelum turun perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, apa amalan yang Nabi ajar kepada para sahabat? Iaitu selama 13 tahun di Mekah, Nabi dan para sahabat jumpa manusia ajak kepada la ilaha illallah. Itulah bukti dia. 13 tahun. Ya ayuhan nas, ayat ketika itu semua tidak ada, belum ada yang turun ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, belum. Semua ayatnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Seterusnya. Dan Nabi pun dakwah sama, ya ayuhan nas kunu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia yang menyembah berhala ketika itu, ucaplah la ilaha illallah tuflihu, kamu akan berjaya. Jadi kejayaan yang hakiki tadi apabila manusia menjalankan tugas mengajak manusia pada ma'ruf dan cegah manusia daripada mungkar. Ini kerja yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Ia merupakan asas Islam yang penting dan tugas yang utama atas kaum muslimin. Tugas yang utama atas kaum muslimin. Jadi tugas kaum muslimin ini tuan-tuan, tugas utama dia. Ingat ya, bukan doktor, bukan jurutera, bukan petani, bukan ahli perniagaan, bukan ahli politik, bukan Perdana Menteri, bukan sultan, ya, ataupun apa saja perjawatan, bukan. Tetapi tugas utama orang Islam ialah mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berdakwah, ajak pada ma'ruf, cegah pada kemungkaran. Itu tugas utama. Yang tadi disebut tadi ialah tugas dipanggil keperluan dunia saja. Sambilannya. Sebab tu para sahabat Rasulullah dia tahu tugas utama dia. Sebab dia mengucap la ilaha illallah, ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa tugas aku? Tugas aku adalah tugas kamu. Maka para sahabat telah mensyiarkan, ajak orang lain pada la ilaha illallah. Itu tugas utama. Mereka sentiasa bersedia. Kalau mereka datang ke masjid, mereka sentiasa bersedia untuk bergerak ke mana saja diarahkan oleh Nabi SAW. Sebab itu isteri mereka faham kalau suami ke masjid belum tentu balik. Tapi kalau dia pergi ke kedai, ke pasar, sekejap dia balik. Katanya mana Abu Bakar? Dia ke masjid, bila balik? Kami tak tahu bila dia balik. Macam tu jawapannya. Semua sahabat Rasulullah bila datang ke masjid tu memang dah serah dirilah, bersedia tu. Nabi arahkan ini jamaah yang ada di Syam telah 6 bulan dakwah dan taklim di sana. Belum balik lagi. Dia berdakwah dan taklim, mengajar sana. Ada beberapa orang belum balik. Siapa sedia untuk mengganti tempat mereka? Wah, semua berebut angkat tangan pergi ke Syam sana. Bukan 3 hari, tuan-tuan. Bukan 40 hari. Mereka pergi tempoh yang lama, 6 bulan. Pergi sana baru orang tu akan balik. Tukar shift lah ya, macam tu. Terbalik dengan kita pula, kalau orang tanya, mana Razi pergi mana Razi? Ya, kejiran tanya contoh, minta maaf lah ya. Pergi masjid, bila balik? Kejap lagi balik tu. Macam tu ya, kejap lagi balik lah tu. Contoh kita semua lah tu kan tuan-tuan. Kalau orang tanya datang ke rumah kita, mana pergi abang?
Daripada masjid ke cari balik tu. Maknanya kita ni amalan pergi masjid tu sekejap je. Belum bersedia menyerahkan diri harta dan masa untuk agama SWT, berbeza dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah para sahabat Rasulullah tu tuan-tuan macam kita ni lah hari ni beku. Beku mana silap duduk saja di masjid, tak nak bergerak berdakwah. Wallahu alam, saya dan tuan-tuan tak apa agama kita anut, wallahu alam. Tapi dengan berkat mereka bergerak, tinggalkan bumi Mekah, Madinah, berdakwah sampai ke Spanyol, sampai ke benua Hind, India, sampai ke negeri China. Serata pelusuk mereka membuat amar makruf nahi mungkar. Alhamdulillah iman telah tersebar dan kita dapat hidayat. Tuan-tuan ya. Disambung oleh datuk nenek kita Wali-Wali Songo contohnya. Kemudian kita berdakwah di Indonesia, apa jadi masyarakat Indonesia ketika itu? Semua berpegangan agama Hindu. Itu yang lari ke Pulau Bali itu sebagian. Dia konon-konon nak bertahankan iman dia lari ke Pulau Bali supaya selamat, tidak masuk Islam. Jadi sebab tu Hindu ramai di Pulau Bali itu. Lain-lain semua habis. Ya. Itu berkat dakwah Wali-Wali Songo. Datuk nenek kita buat dakwah. Sampai ke anak cucu cicit sampai kita beku. Belajar je. Belajar. Buka kitab, tadah kitab. Ya. Alim semua ni ngaji. Lama dah. Tapi tak nak disampaikan. Macam mana tuan-tuan? Tak nak disebarkan. Ramai umat-umat murtad tuan-tuan. Ada satu jamaah tu. Ya. Baru balik daripada luar negara. Dia sampai ke satu tempat tu, dia jumpa orang tadi. Orang tu cakap, terima kasihlah kamu jumpa saya. Saya ni sebenarnya dah nak bergerak, nak tukar agama dah. Tapi kerana kamu datang ni saya tak jadi tukar agama. Tengok tuan-tuan. Mana jamaah sampainya, tak jadi je. Tapi bagaimana kalau jamaah tu tak sampai? Makin ramai orang murtad keluar dari Islam. Jadi kesalahan tu tertimpa pada kita yang ada ilmu, ada sikit keupayaan, ya, perbelanjaan kita ada tapi kita tak bergerak. Serata dunia ramai hari ini umat lah mula jauh pada agama. Jadi ini tugas utama kaum muslimin. Dengan memelihara asas itu, akan luruslah segala perkara dan elok segala hajat. Dengan mencuaikannya pula akan tergendalalah segala hak dan terlanggar segala batasan. Akhirnya akan lenyaplah yang hak atau benar dan lahir pula yang batil atau salah. Bila contoh dakwah tak nak jalankan lah, ya, langsung tak dijalankan dakwah. Ngaji belajar. Tuan-tuan kena faham amal agama tadi. Pertama dakwah, yang kedua taklim taklum, yang ketiga ibadat, yang keempat khidmat. Ini 4 amalan ni. Dakwah, taklim taklum, ibadat, khidmat. Ini amalan di Masjid Nabawi zaman Nabi dan juga para sahabat dahulu. Yang kita hari ini datang mengaji, belajar ni taklim taklum, belajar, mengajar. Tuan-tuan sembahyang, zikir, ngaji apa semua tu, umrah semua, itu ibadat. Khidmat, tuan khidmat lah. Ya, membersihkan masjid, bersihkan kubur. Khidmat pada masyarakat tu khidmat. Jadi amal yang utama iaitu dakwah. Jadi bila dakwah tak jalan tu, agama akan mula mati tuan-tuan. Tu tuan-tuan tengok tu, bila dakwah contoh tak jalan kan, penuh pantai, segala pantai daripada Negeri Sembilan sampai ke Melaka penuh. Berpuluh ribu orang datang. Tapi kalau kita singgah masjid ni waktu zuhur asar ada tak? Sampai jam lah orang nak masuk masjid sembahyang ada tak? Tak boleh, tak ada. Tuan-tuan ya. Penuh tepi-tepi jalan kereta parking. Mana dia tidur maksud teman. Kalau tuan-tuan tengok daripada Teluk Kemang sampai ke, cuba tuan-tuan sekali keluar. Malam tadi saya tak ada pukul 12 lalu, pukul 12 lebih daripada Melaka.
penuh daripada Mekalang Balak, daripada Tanjung Bidara sampai ke Port Dickson. Ramai manusia. Bila kita singgah masjid tu, tak ramai orang sembahyang. Jadi macam mana tuan-tuan keadaan ni? Ini katakan, bila dakwah tak jalankan tadi, maka akan lahirlah yang batil atau yang salah tadi. Ya, tempat-tempat hiburan penuh. Tetapi tempat untuk taat kepada Allah SWT, rumah yang turunnya rahmat Allah SWT, masjid kosong. Ya. Yang baik atau benar di sini bermaksud segala perkara yang diperintah oleh Allah kepada kita untuk mengerjakannya. Sedang dari rela jika sekalian hambanya menunaikannya. Sedang dia rela jika sekalian hambanya menunaikannya. Dan yang hajat atau yang salah pula ialah segala perkara yang dilarang Allah kepada kita untuk melakukannya. Sedang dia suka jika sekalian hamba menjauhinya. Jadi Allah Taala tu suka hamba-hamba yang taat. Sebab itulah maksud Allah Taala cipta manusia tadi. Allah jadikan manusia kamu ke bumi ini supaya kita semua taat, tunduk pada Allah SWT yang mencipta dia. Bagi nyawa pada dia, bagi makan, minum. Tapi malangnya bila dakwah tak jalankan, manusia dah lupa pada pencipta dia. Dia ingat kat dunia ni suka-suka jalan-jalan, makan-makan angin, sembahyang tu tak apalah. Ya, sibuk dalam perjalanan ni tak payah solat. Ya. Tu tuan-tuan, tak ada yang memberi ingatan perkara tersebut. yakni menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat adalah satu tugas yang wajib dan perintah yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Dahlah wajib, tak boleh diabaikan. Macam mana tuan-tuan dengan sembahyang? Tuan-tuan buat? Ya, puasa buat. Boleh diabaikan? Tak boleh. Tetapi bila ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita mula kita cuaikan, tinggalkan. Anak-anak kita tak solat, kita tak bising. Isteri kita tak sempurna aurat, kita tak bising. Anak-anak muda kampung kita berlonggok tepi jalan maghrib-maghrib kita lalu nak ke masjid, tak bising, kita tak pernah ajak dia, jom dah. Solat dulu ke masjid, balik. Dalam tu ada mungkin anak kita sekali duduk. Sebab tu bila dakwah tak jalankan, jadi anak muda tak turun ke masjid. Tuan-tuan ya. Tetapi tempat yang hidup dakwah, tuan-tuan, amalan ziarah jalan, hari-hari jalan. Satu tempat itu, tuan-tuan, solat subuhnya hampir sama macam sembahyang Jumaat. Macam mana tuan-tuan, sembahyang Jumaat ni penuh tak ni? Penuh. Alhamdulillah penuh ya. Apa yang boleh buat? Subuh macam mana? Dosa je. Jadi bermakna tak sama. Sebab apa? Dakwah tidak dijalankan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, wa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika ad'aful iman." Sesiapa yang melihat mungkar, iaitu yang jahat di antara kamu, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak berkuasa, maka dengan lidahnya. Jika tidak berkuasa, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ini sukatan iman kita. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita tengok mungkar, kita tegah dengan kuasa. Makna kita ada kuasa. Contoh bapa pada anak. Kau keluar ni macam ni, bapa malu. Pakai seluar pendek dah besar dah ni. Main bola pakai seluar panjang. Contoh kita tegur. Kau tak sembahyang Jumaat ni, bapa malu. Ya, kita papa dia sebab apa dia tak sembahyang Jumaat. Hari ni kalau tuan-tuan nak ke masjid sembahyang Jumaat, tengok macam mana. Ramai orang dah bersimbang siur tak nak ke masjid. Ini kesan PKP dulu tengok. Kejap je. Tak sampai 2 tahun.
Ya, di train habis. Waktu dah hampir azan sembahyang Jumaat tu ramai lagi. Ada kat kedai, ada depan rumah, ada basuh kereta tu. Orang tak sembahyang Jumaat. Tak rasa berdosa. Sedangkan itu ada fardu ain. Ya, jadi kalau kita tak tegar tu, sebagai bapa, anak kita ada, kita tak bawa dia sembahyang Jumaat, maka iman kita tu sangat lemah. Ada berlaku di satu tempat tu, anak-anak muda hantar bapa dia. Seperti tu, ya. Pelik pula ni, hantar bapa ke masjid sembahyang Jumaat, anak ni tak patah balik, tak pergi pula. Elok yang hantar bapa turun. Saya tanya pada mereka lah, kenapa anak-anak muda tak nak sembahyang Jumaat ni? Dia hantar bapa dia bagus. Bapa dia tua-tua dia hantar. Alah, biarlah, kata dia. Nanti sampai zamannya dia sembahyang lah, kata dia. Allahu Akbar dia karim. Ya, macam mana tuan-tuan? Sedih tak sedih tu? Jadi kalau kita, bukti iman kita tu teguh, kita akan teguh anak-anak kita, jiran-jiran kita. Buat usaha, itu iman terbaik. Iman yang selamat. Ya. Kalau yang kedua, dia dengan fabilisa nih, dengan lidah. Tadi itu dengan kuasa, sampai pemerintah, ketua kampung, jawatan kuasa masjid. Jawatan kuasa masjid tahu tempat tu, ada orang ke kampung dia tu tak pernah turun sembahyang Jumaat langsung. Tak pernah ziarah. Jadi kesalahan besar lah. Untuk ziarah, dia tanya apa khabar, bagi bawah tangan sikit. Sebab dia ada kuasa. Pemerintah ada kuasa tutup apa? Kedai judi. Bak minum arak. Ya, dia ada kuasa, dia kena buat benda tu. Kalau tidak, iman dia tu habis. Yang kedua, kalau kita nampak contoh maksiat depan kita, kita tak tegur dengan lidah kita, maka iman kita pun habis. Selemah-lemah iman. Contoh anak perempuan kita keluar, kita nampak orang bawa, kita tak langsung tegur. Apa berlaku anak aku ni, perempuan bawa malam-malam. Contoh, ya. Ataupun kita nampak anak kita ketagihan sesuatu, terbiar je, tak tegah, tak gunakan lidah kita. Atau nampak ya anak jiran kita buat tak elok, tak nak jaga tepi kain lah, kita tak nak tegur. Iman kita lemah, tuan-tuan. Bukan ingat tak ada apa-apa tu. Jangan ingat ini hal anak orang lain, biarlah. Ya, saya tak nak campur tangan. Kita mesti cegah dia. Dan yang paling akhir, kalau orang tengah buat maksiat, kita diam. Langsung tiga-tiga, dua tadi tak ada. Hati pun tak benci. Wa zalika huwa ad'aful iman. Yang berkata paling lemah iman, tuan-tuan. Iman kita ketika itu sangat lemah. Iman ni dibenci oleh Allah SWT. Paling tidak contohlah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pergi satu kedai minum, tengok kerja tu kan masak cara kotor, kita tak tegur langsung. Tak apalah. Ya, nanti aku takut minum kedai dia santau pula. Kita tegur-tegur kan. Kita nampak kedai dia kotor, kita kena tegur lah. Setengah cedok air tu jatuh kat lantai kotor, dia ambil elok. Ya, untuk cedok air balik. Tengok dia ambil telur tak dibasuh, kita nak tegur tu pun tak boleh keluar suara. Mama, tolong cucilah ini, kotor lah. Itu iman, tuan-tuan, bagus. Tapi kalau diam ya, macam kita redha perbuatan tersebut. Wazalika, yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Ya. Dalam riwayat yang lain disifatkan orang yang mengubah atau mengingkari dengan hati sebagai seorang yang tidak mempunyai iman, sekalipun sebesar zarah ataupun atom. Ini satu pendapat lagi, satu riwayat lain. Kalau nampak maksiat, kita langsung hati kita tak ada keinginan nak ubah.
Contoh kita jalan ke pantai, tengok anak muda tengah bercumbu-cumbu dalam kereta, orang Melayu. Biarlah. Ataupun berpeluk-peluk dekat kerusi tu kat bawah pokok. Tak berani nak tegur lah. Iman kita itu, satu rakyat katakan tidak ada iman. Sebab kita nampak muka tu kita tak tegur. Atau tengok anak muda tengah tengguk, tiger. Kita tak tahu. Paling tuan-tuan dekat pada ni nasihat elok-elok. Dek, tak baik ni dek. Duduk bercumbu-cumbu ni. Kat tempat ramai tak elok lah. Tegur ni. InsyaAllah tuan-tuan, kebanyakan dia tak melawan. Ya. Saya kalau lalu pantai nampak insyaAllah. Ya, dalam kereta pun saya ketuk dia. Buat apa ni? Dia pun kelang kabut. Tak elok buatnya pergi. Sikit lagi tuan-tuan, baru kita azan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Bukan dari golongan kami, Nabi tahu. Bukan dari golongan kami. Nabi tak aku umat. Allahu a'udzubillah. Orang yang tidak mengasihi yang kecil. Tuan-tuan, budak-budak kecil ni kita kena kasih, sayang. Walaupun dia datang masjid berlari depan kita, buat bising. Ya, memang dia zaman dia tu. Kita kena sayang untung ni besok inilah pewaris akan memakmurkan masjid akan datang. Ni masjid sunyi, tak ada anaknya. Ya, jadi kita kena bawa anak-anak. Dan kita semua tengok kanak-kanak kena sayang, kena kasih. Jangan tengok anak-anak ni bengis saja, nak marah, nak tengking. Ya, dengan cucu pun garang sangat. Contoh itu. Tak boleh tuan-tuan. Sebab Nabi tahu, laisa minna man lam yarham saghirana. Orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Yang muda-muda pula tak hormat pada yang tua. Itu pun Nabi tak aku umat juga. Sebab tu orang tua ni dia banyak amal, lama dah hidup, lebih dah makan garam, ya, kita kena kasih sayang pada mereka. Jangan kurang ajar. Ni budak-budak sekarang, Allahu Akbar. Dengan orang tua kadang tak ada hormat. Dan satu lagi, tidak menyuruh berbuat yang baik dan melarang berbuat yang jahat. Jadi tiga ni, tak kasih pada kanak-kanak, tidak menghormati orang tua dan tidak menyuruh berbuat baik, melarang berbuat munkar. Nabi kata laisa minna, bukan daripada golonganku. Jadi tuan-tuan, kita berhati-hatilah setiap kita semua insya-Allah ya. Kita semua mulai hari ini ya, jangan takut-takut. Ajaklah pada kebaikan. Jomlah mengaji, jomlah datang masjid. Semua kena ramah, pelawalah kawan-kawan kita, anak-anak kita ya, insya-Allah. Dan sambil itu kita kasih kanak-kanak, ya, rusak kepala dia, belanja aiskrim, ulur duit, itu tanda kasih sayang pada anak. Yang saya nak merdik, menengking, ya. Jadi budak-budak pun jadi takut, ya. Dan kita kasih ataupun hormat pada yang tua, insya-Allah, ya. Orang tua, ya, banyak apa, kita hormat orang tua, minta doa pada dia, ya. Sebab orang yang tua ni dekat pada Allah SWT insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Sambung nanti insya-Allah akan datang jika ada rezeki lagi insya-Allah. Segala baik SWT saya silap tak masing, saya mohon ampun, maaf pada tuan-tuan semua lagi ya. Tak seandainya penyampaian saya ada menyinggung, terasa ya. Ada makan minum, ya, minta dihalalkan dan doakan ya perjalanan saya ya, untuk menjadi tetamu Allah, tetamu Rasulullah SAW dipermudahkan. Ya, saya minta tuan-tuan semua bagi salam lah. Saya akan sampaikan salam pada Rasulullah. Tuan-tuan semua bagi salam sekarang. Dia tak boleh sampaikan salam saya pada Rasulullah ya. Kita tak lafaz, tak boleh sampaikan. Tuan-tuan kena salam sekarang. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sebut semua. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah saya akan sampaikan nanti
Salam tuan-tuan seluruh yang hadir pada kuliah akhir ini kepada Rasulullah SAW, jika rezeki saya dirada insya-Allah ya. Sekian aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minna minkum.